Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam tengah hari Jumaat pada hari ini. Selamat datang dan kita bertemu lagi di dalam Ruang Santai Geologi melalui channel Cinta Resa ini bersama saya Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Hari ini 25 Februari 2022, ketika saya dan isteri sedang duduk-duduk di ruang rehat rumah kami, tiba-tiba isteri saya agak terkejut menyatakan dia merasakan sesuatu yang tidak kena dan sofa yang didudukinya seperti bergoyang sedikit. Pada masa itu saya tidak begitu pasti apa yang sedang berlaku, sehinggalah mendapat berita pada pagi ini, iaitu kira-kira pukul 9.29 pagi di waktu tempatan di negara jiran kita, Indonesia, satu gempa bumi yang boleh dikirakan kuat telah berlaku di satu daerah ataupun regensi, iaitu regensi Pasaman di bahagian Sumatera Barat, lebih kurang terletak 65 km ke arah utara barat daya bandar Bukit Tinggi. Dikatakan kekuatan gempa bumi pada pagi ini ialah 6.2 pada skala Richter. Oleh kerana dikenal pasti bahawa fokus ataupun pusat gempa ini agak dalam, iaitu 10 km di bawah permukaan bumi, maka rembatan gelombang daripada gempa itu telah travel ke bawah daripada Sumatera hingga ke bawah Selat Melaka dan menembus ke beberapa bahagian di negara kita, iaitu di Pantai Barat. Antara yang merasai kesan gegaran ini ialah di kawasan Lembah Kelang, termasuk Pelabuhan Kelang, Kuala Lumpur, Sabah Jaya, malah dikatakan lebih ke selatan lagi, iaitu ke Seremban dan Senawang di Negeri Sembilan. Walau bagaimanapun, oleh kerana gempa bumi ini berlaku di daratan, maka tidak berlaku apa-apa bencana yang berkait dengan tsunami, kerana tsunami ini ialah apabila gempa bumi berlaku di bawah lautan. Jadi di kesempatan ini kita berdoalah di hari Jumaat yang mulia ini agar gempa bumi yang baru berlaku di negara jiran kita itu tidak membawa kerosakan yang begitu besar. Di kesempatan ini juga saya ingin mengambil sedikit masa untuk menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai skala Richter atau Richter scale, iaitu satu skala yang digunakan orang untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Jadi skala ini telah dicipta oleh seorang ahli seismologi berbangsa Amerika bernama Charles F. Richter dalam tahun 1935. Selepas itu pelbagai cadangan pembaikan telah dibuat orang, termasuk mengaitkannya dengan kekuatan sebenar daripada gempa itu dalam kilotan dan sebagainya. Tetapi untuk kita sebagai orang-orang biasa, layman, kita mungkin lebih mudah dengan skala Richter itu kalau kita kaitkan dengan apa yang kita rasa di atas permukaan bumi. Jadi skala Richter ini
mengandungi 10 tahap, iaitu daripada 1 hingga 10 ataupun daripada 0, 1 hingga 10, dan diberikan tanda yang boleh menunjukkan grade pada skala itu. Jadi mengikut cadangan orang, kalau 1 hingga 2 itu, ini kita kelaskan sebagai gempa bumi mikro sahaja, di mana manusia di atas permukaan bumi tidak merasa gempa ini, melainkan gempa ini dapat dirasa dan direkodkan oleh alat-alat iaitu seismograf. Walau begitu, di pengakhir grade 2 ini, dalam kategori mikro ini, manusia boleh mula merasakan gegaran kecil. Kemudian ada kelas yang disebut gempa bumi minor, yang skala Richternya diletak pada angka 3, yang ini mengakibatkan hanya orang-orang yang duduk atau tinggal berdekatan dengan pusat gempa sahaja yang dapat merasainya. Kemudian kita ada kategori gempa bumi ringan, diberi indeks 4 pada skala Richter itu, di mana kerosakan cuma berlaku di sekeliling kawasan pusat gempa sahaja, maknanya tidak melibatkan kawasan-kawasan yang lebih luas. Kemudian yang bertaraf sederhana atau kategori 5 pada skala Richter itu ditandai oleh runtuhnya dan rosaknya bangunan-bangunan yang tidak kokoh di kawasan, bukan di sekeliling tapi di kawasan pusat gempa tersebut. Kategori kuat iaitu 6 ini akan merosakkan dengan teruk di kawasan-kawasan yang berada di dalam kawasan gempa itu, terutama sekali jika kawasan itu padat penduduk. Dan di akhir kategori 6 ini, seperti tadi itu kita tengok 6.2, boleh juga melibatkan kawasan-kawasan sekitar, malah merentas negara seperti yang berlaku pada pagi ini. Kategori yang berikutnya ialah gempa bumi utama 7 ni dapat dikesan di kawasan yang lebih luas seperti yang kita alami pada hari ini. Kategori 8 ke atas, misalnya yang 10 ni lebih theoretical kerana belum pernah dilaporkan berlaku sebenarnya di atas permukaan bumi. Kerana 8 ke atas sahaja sudah dikelas sebagai amat besar gempa bumi itu, dia melibatkan bukan kawasan itu saja, tetapi juga di kawasan-kawasan yang lebih luas, merentas negara, dicontohi oleh misalnya gempa bumi yang sangat besar pada tahun 1906 di San Francisco. Jadi itu saja yang ingin saya jelaskan tentang skala Richter ini dalam mengukur kekuatan gempa bumi. Jadi sekali lagi kita doakan supaya apa yang berlaku di negara jiran kita hari ini tidaklah membawa kemudaratan yang sangat besar kepada semua. Jadi sebelum kita berpisah, seperti biasa, mohonlah share dan like video ini supaya lebih tersebar luas pengetahuan kepada orang-orang yang lain juga. Dan jangan lupa subscribe dengan menekan tombol subscribe pada channel Cinta Risa ini. Terima kasih. Itu saja. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.